Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak memberi peruntukan sebanyak 12 juta ringgit untuk menaik taraf tapak perkhemahan pengangkap di Matang. Premier Sarawak yang juga Ketua Pengangkap Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, peruntukan ini adalah sebagai tanda sokongannya terhadap pengangkap di negeri ini. Kita rasa kerajaan kita di Sarawak ini memang kita menyokong scouting di bumi Kenyalang. Tan Sri William Mawan dan rakan-rakan berjumpa dengan saya dengan Matang. Kemah Matang. Dia jumpa, kapten pun jumpa. Tanah ada, tapi tak ada tempat untuk melatih. Saya kata, if you are willing to work, I help you. And this become their challenge. I set aside 12 million ringgit for the construction of that camp. 12 juta untuk kita mengemas kini kemah yang ada di Matang. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Sarawak First Rover Mode Kebangsaan 2022 di tebingan Sungai Kuching pada Sabtu. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah kerajaan Sarawak di bawah pimpinannya itu akan terus membantu golongan belia di negeri ini. Justru itu, katanya beliau telah mewujudkan portfolio kementerian yang baru, iaitu Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak selepas pilihan raya yang lepas. Selesai menyempurnakan majlis, Premier Sarawak telah menyaksikan hasil ciptaan meja buluh sepanjang 81.20 meter oleh Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak. Ciptaan meja buluh ini merupakan terpanjang di Malaysia yang berjaya mencipta rekod baru dan tersenarai dalam Malaysia Book of Records. Hadir sama yang dipertua Majlis Pengangkap Sarawak Tan Sri William Mawanikom. Bercakap ketika ditemui media selepas itu, Premier Sarawak menegaskan kerajaan Sarawak mengambil langkah dengan menaikkan subsidi tenaga dan sewaan bangunan kerajaan bagi menangani krisis ekonomi semasa. Jelas beliau ini adalah langkah sementara untuk membantu rakyat yang terkesan dengan masalah kenaikan sara hidup pada ketika ini. But at the moment, apa kerajaan Sarawak buat ialah kita turunkan, kita naikkan subsidi energi dan juga sewaan bangunan-bangunan kerajaan. Itu saja yang dapat kita buat. Kerana masalah ini very complicated. Tetapi mau tak mau kita mesti mencari solution. Tapi solutionnya in temporary kerana economic cycle, you are bound to face this within the cycle. Satunya inflasi dan duanya recession. Apa yang berlaku sekarang ada ke arah menuju recession, particularly ekonomi di barat. Jadi kita mendapat tempias daripada ini. Jadi saya rasa dalam keadaan demikian selalunya dia tak lama, 1 tahun atau 2 tahun, lepas tu balik normal. Mengulas selanjut, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah bagi menangani masalah ini, perkara penting yang perlu ditingkatkan kerajaan adalah melibatkan aspek keselamatan makanan. Dan untuk Malaysia sebenarnya kita ni menjadi pengimport barangan. Sudah tentu apabila kita mengimport, keduanya keuangan kita nilainya tidak begitu tinggi, lemah. Sudah tentu there are increase in cost. Dan untuk menangani masalah ini tidak ada straightforward solution. Kita mesti mempunyai dasar negara. Lebih-lebih kalau negeri Sarawak dasar negeri yang menaikkan produktiviti makanan kita, iaitu food security. Dan dalam hal ini seperti mana yang saya katakan, it's very important that you have commercial agriculture based on technology. Kalau guna teknologi more efficient, less cost, ini dapat mententeramkan atau stabilize the price. Laporan seterusnya, kerajaan Sarawak akan terus menumpukan perhatian terhadap permekasaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negeri ini. Di malam Premier Sarawak, Datuk Amar Wan Tengah Aliasan memberitahu ini kerana PMKS merupakan tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi di Sarawak dan juga Malaysia secara amnya. Hingga hari ini, sumbangan perusahaan kecil dan sederhana SME ini
begitu penting. Untuk Malaysia, tidak kurang daripada 98% of the business establishment di Malaysia ini adalah terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Minggu PMKS 2022 peringkat negeri Sarawak di Taman Awam Lawas pada Sabtu. Jelasnya yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak, Kerajaan Sarawak serta Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan pelbagai inisiatif demi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS terutamanya ketika dunia terkesan akibat penularan wabak COVID-19 yang melanda sejak 2 tahun dahulu. Tambahnya, sebagai contoh, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan kira-kira 5.7 bilion ringgit menerusi bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 1.0 hingga 8.0 sebagai usaha meringankan beban rakyat, di mana 80.7 juta ringgit telah diluluskan melalui BKSS 2.0 untuk bantuan subsidi kadar faedah selama 3 tahun setengah kepada PKS. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah menjelaskan beberapa skim lain turut dilaksanakan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak (MITRAD) untuk membantu golongan PKS. Beliau mengulas lanjut antara skim tersebut ialah skim kredit mikro Sarawak SKMS sebanyak 100 juta ringgit yang diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dengan jumlah bantuan sebanyak 49.5 juta ringgit berjaya disalurkan kepada 1,689 usahawan setakat ini. Dan kita juga diamanahkan untuk melaksanakan skim pinjaman industri kecil dan sederhana (SPIK). Sejak pelaksanaannya, kita telah pun dapat membantu 417 usahawan yang melibatkan peruntukan RM31.08 juta. Ujarnya untuk graduan yang berminat menceburi bidang perniagaan pula, MITRAD memberikan bantuan grant graduan ke arah keusahawanan gerak di bawah RMK12 dengan peruntukan 10 juta ringgit di mana 344 graduan telah dibantu setakat ini dengan jumlah lebih 3 juta ringgit. Sementara itu, katanya 513 usahawan telah memanfaatkan peruntukan lebih 4.6 juta ringgit di bawah program Usahawan Teknikal dan Vokasional USTEF, manakala 100 usahawan atas talian atau e-commercial telah dibantu dengan peruntukan lebih 1 juta ringgit melalui program Go Digital. Terdahulu semasa berucap, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Ritauddin Makib memberitahu pihaknya telah melaksanakan pelbagai program dan bantuan bagi manfaat golongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khususnya di Sarawak. Katanya antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk program peningkatan Enterprise Bumiputra BIP dan program Tunas Usahawan Belia Bumiputra TUB. Dalam jangka masa 5 tahun ini, SME Corp Malaysia telah membantu lebih daripada 80 syarikat PKS di bawah program peningkatan Enterprise Bumiputra yang melibatkan dana berjumlah 9 juta ringgit. Selain daripada itu, melalui program Tunas Usahawan Belia Bumiputra, sebanyak 550 usahawan belia telah dilahirkan dengan komitmen kewangan sebanyak 8 juta sejak program ini diperkenalkan pada tahun 2014. Dalam kesempatan itu, Ritauddin menzahirkan penghargaan kepada semua agensi di peringkat persekutuan dan negeri serta rakan-rakan strategik SME Corp Malaysia yang sentiasa menyokong program-program dan usaha untuk membangunkan PMKS tempatan, khususnya pelbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan penganjuran Minggu PMKS 2022. Sementara itu, suasana di Taman Awam Lawas dimeriahkan dengan penganjuran Minggu PMKS 2022 peringkat negeri Sarawak itu pada 30 Jun hingga 3 Julai ini yang mensasarkan sejumlah 5,000 orang pengunjung. Bertemakan Mula Berdikit Azam Melangit, program yang dianjurkan oleh SME Corp Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak MITRAD itu bertujuan meningkatkan kesedaran umum serta mempromosikan produk dan perkhidmatan PMKS merentasi pelbagai industri. Bersempena dengannya, pelbagai acara telah diadakan seperti jualan lebih 60 usahawan PMKS serta penjajah lawas yang memfokuskan produk makanan, kraftangan serta hasil tani. Terdapat juga Dapur Sarawak yang menampilkan pelbagai masakan tempatan serta 5 siri webinar atau pocket talk dengan kerjasama 15 agensi berkaitan keusahawanan.
Turut dianjurkan acara-acara pertandingan lawas vaganza, pertandingan e-sport, pertandingan mewarna bagi kanak-kanak, demonstrasi makanan, persembahan artis jemputan serta persembahan kebudayaan oleh penduduk tempatan. Berita seterusnya, penganjuran karnival kebudayaan mampu memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, penganjuran karnival tersebut perlu diteruskan dari semasa ke semasa kerana ia merupakan medan terbaik bagi menerapkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan penduduk setempat. Everyone together. And this is to celebrate and to share your traditions, your hospitalities, as well as your culture, your rich culture. This is the very success of Sarawak. The success of Sarawak, we try to find every reasons to come together to celebrate. And in next week we'll celebrate Hari Korban. And this is how Sarawak is. But because we show the best of Sarawak, that's why Sarawak able to progress. We come together able to progress. Whereas some other places in Malaysia, tiap-tiap hari gaduh saja. And the rest of people tengok saja. Because not everyone gaduh lah, so yang lain tengok saja. So for Sarawak, we move forward. We know what we want to do. Beliau berkata demikian semasa berucap semasa majlis penutupan rasmi Karnival Gawai Tematu dan Bitanding Dayung Gawe Tematu 2022 bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Tematu, Padawan pada Sabtu. Dalam program tersebut, hadiah turut diberikan kepada dua pengunjung bertuah kategori lelaki dan wanita yang memakai pakaian tradisional Bidayu, Iban atau orang Ulu. Pelbagai aktiviti turut diadakan sepanjang karnival diadakan seperti pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, kempen derma darah dan cabutan tiket bertuah. Untuk rekod, karnival tersebut ditajak oleh Greenleaf Food and Beverage dan beberapa penaja yang lain. Hadir sama ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang merangkap pengurusi Majlis Pembandaran Padawan Loka Chia, pengurusi pengelola Karnival Gawai Tematu 2022 John Pata, Ketua Kampung Tematu Geoffrey Tahang serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang lain. Selanjutnya pula, risiko membunuh diri dalam kalangan remaja pada masa kini semakin membimbangkan, terutama sekali setelah menghadapi pandemik COVID-19 selama lebih 2 tahun. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, golongan remaja sebegini harus diberi perhatian dan diberi sokongan moral untuk menjalani kehidupan yang lebih positif. Dalam proses ini kita juga membantu mereka bersikap lebih positif, membawa ketenangan kepada jiwa dan akal mereka. Bukan hanya dalam konteks keagamaan dan sebagainya, tetapi keakraban dari segi berkawan. Dan yang paling penting dalam proses ini ialah kesudian kita untuk mendengar masalah mereka. Let give them the opportunity to talk about their problems. At the same time, kita membawa harapan kepada mereka dan kita juga membawa usul-usul yang positif supaya mereka melihat masa depan mereka lebih cerah dan tidak mudah kalah dalam kehidupan yang sukar ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa program Yellow Ribbon Suicide Prevention Exhibition 2022 anjuran penuntut Fakulti Pelancongan Universiti Teknologi MARA UiTM di La Pomat Mall di Semarahan pada Sabtu. Pameran tersebut diadakan untuk memberi kesedaran awam mengenai pelbagai masalah mental yang dialami oleh masyarakat seperti depresi, keresahan dan personality obsessive compulsive OCD terutama di kalangan remaja yang seterusnya menjurus kepada kematian akibat membunuh diri. Dalam pada itu, orang ramai digalakkan hadir ke pameran berkenaan bertempat di La Pomat Mall, Kota Semarahan pada 2 Julai hingga 10 Julai 2022 bermula jam 10 pagi hingga 9.30 malam. Seterusnya, masyarakat perlu menceburi tanaman hidroponik kerana ia bukan sahaja menghasilkan sayuran lebih segar dan menyihatkan, malah membantu melestarikan alam sekitar. Menurut Pegawai Penyelidikan Hidroponik Smart Farming Johnson Chong, tanaman seperti ini dapat menjimatkan penggunaan baja kerana tiada pembaziran dan pada masa yang sama tidak mencemari alam sekitar. So jadi apa yang baik itu dengan sistem hidroponik utama yang baik sebab air selalu recycle. Ya selalu kita semula kita tak perlu setiap hari kita air kita just itu tambahkan suasana yang penggunaan sahaja. Keduanya pemberian baja yang sistematik dan minimum. Ketiganya kesetaraan yang berkawal, keempatnya
Beliau berkata demikian semasa menyampaikan ceramah program pengenalan kepada teknik hidroponik, fertigasi dan kompos bertempat di Pusat Penyelidikan Pertanian Semegok, Padawan pada Sabtu. Tambah beliau lagi, tanaman yang sesuai untuk ditanam secara hidroponik ialah tanaman jangka masa pendek seperti sayur-sayuran dan herba. Sistem hidroponik boleh mempercepatkan kadar penumbuhan tanaman sehingga 50% berbanding menggunakan tanah. Isteri Premier Sarawak yang juga Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang turut hadir dalam program itu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.